wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sihat. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Ustaz. Nunggu Ustaz ni tak tahu pun. Kita lalu. Gitu. Boleh mula dah kita? InsyaAllah. Boleh dah tuan guru. Allah Ustaz boleh dah tu. Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati 'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita panjatkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita sekali lagi dapat bertemu di alam maya mengikuti kuliah maghrib pada malam ini. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dikurniakan sihat wal afiat, dikurniakan kelapangan waktu, dikurniakan oleh Allah Ta'ala kegembiraan kepada kita semua, yang mana kita dapat menjalankan kerja-kerja kita di siang hari tadi, dan pada malam hari ini kita dapat bersama-sama di udara ataupun di alam maya ataupun secara online kita dapat mengikuti pengajian ilmu. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikurniakan ilmu yang memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi nak tanya, suara saya clear di tempat-tempat tuan-tuan? Okey, clear guru. Clear. Alhamdulillah. Lepas itu gambar saya clear? Clear tuan guru. Cantik sangat. Cuma gambar tuan-tuan tak keluar. Kita muka surat 6. Muka surat 6 kitab Dawi ini di bawah dalam kurungan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun belajarkan ilmu bomoh yang boleh mengetahui dengan dia akan kelakuan-kelakuan tubuh badan daripada segarnya dan sakitnya, maka iaitu harus, kerana bahawasanya berbomoh itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebab, maka haruslah belajar dengan dia seperti segala sebab yang lain juga. Jadinya pada pengajian yang lepas, pada 8 bulan 8 hari itu,
kita membincangkan ibarat ilmu tu, ilmu fardu kifayah ni, ibarat sakit kena sesuai dengan ubatnya. Kalau kita tak reti bab semaya, kita belajar semaya. Sesuai dengan ilmu yang kita nak tahu. Dia berkenaan dengan fardu kifayah ini, maknanya amat luas. Seperti mana saya kabarkan dulu, amat luas fardu kifayah. Menjadi lawyer, menjadi hakim, hendaklah orang Islam. Jadi kita sempitkan sikit, iaitu berkenaan dengan pengurusan jenazah. Jadi kalau berkait dengan jenazah, fardu kifayah, jadi setiap individu ni kena reti belaka. Kita kena reti belaka. Mengurus jenazah reti, mandi reti, mengapai reti, masuk dalam kubur apa begitu begini. Jadi kita tak embuh tugas itu lepas kepada orang lain. Jadi oleh kerana itu, kalau sekiranya sesebuah kampung, sesebuah taman, masyarakat kita di sini ataupun masyarakat di situ mengerti semua, faham semua, tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Jadi oleh kerana itu, dia menggalakkan kita supaya kita reti belaka. Mengaji reti, baca talqin reti, bawa tahlil reti. Contohnya, nak kabarkan serba-serbi yang berkait dengan keperluan kita, maka kita naklah tahu, naklah belajar. Seperti mana makan, berselera kita nak makan lauk apa. Nak makan kurma ke, nak makan opor ke, gulai tempoyak, kita buat lauk-lauk tersebut. Jadi ilmu tu begitulah juga apabila kita nak sesuatu bidang ataupun sesuatu ilmu yang kita nak pelajari, mestilah kita mendalami sungguh-sungguh di jalan fardu kifayah, lebih-lebih lagi di jalan fardu ain yang wajib setiap individu. Jadi kalau semayang tu fardu ain, kerana semayang tak boleh wakil korang, kita sendiri. Tapi kalau bab fardu kifayah, bab jenazah, boleh wakil kepada orang. Jadi sampai bila kita nak wakil? Tuan-tuan wakil ke saya, ustaz minta baca talqin, tiba-tiba saya masa kematian itu tak ada, saya pergi Kuantan, macam mana? Jadi kalau jemaah kita reti, kita pandai, siapa-siapa saja boleh membaca talqin. Itu contohnya. Lepas itu pula dia cerita berkenaan dengan ilmu-ilmu yang ada manfaat kepada kita. Ilmu falak contohnya, nak mengetahui kiblat, nak mengetahui waktu sembahyang apa begitu begini. Dan janganlah kita mempelajari sesuatu ilmu yang tidak ada sumbernya ataupun yang takut kita tergelincir. Tergelincir. Makna ilmu-ilmu yang kurang jelas. Jadi pada malam ini dia kata belajar ilmu bomo. Ilmu bomo tu cakap lama dalam bahasa kitab ni. Ilmu bomo ni ilmu perubatan Islam. Ilmu perubatan Islam yang dikapa, makna kita harus belajar ilmu bomo. Kita ni faham bomo tak senonoh tu. Ini perubatan Islam. Belajar, harus kita belajar. Kita nak belajar, maknanya jangan baca-baca buku. Esok sewe. Tak boleh berkenaan dengan doa-doa begitu begini. Kena belajar sungguh-sungguh berkenaan dengan perubatan-perubatan. Kena belajar sungguh-sungguh. Mengharuskan. Masa sahabat dulu, dia reti ilmu kala. Ada sahabat digigit oleh kala. Digigit oleh kala. Lepas itu sahabat terkata, ya Rasulullah, saya masa zaman jahiliyah dulu, saya pandai bomo sengat di kala, gigit di kala. Nabi kata, tolong bentangkan ataupun tolong baca ilmu awak tu. Tolong baca ilmu awak tu, ilmu kala tu, ilmu jampi kala ataupun jampi bisa, sekiranya tidak ada apa-apa, boleh. Itu. Jadi kita ni bab bomo-bomo ni sensitif sangat. Sebab bomo ni kadang-kadang dan kebanyakannya hak tak senonoh. Bomo ni tak semayang bam, bomo ni tu, bomo menipu, bomo. Kita nak sebut perbomohan ataupun perubatan Islam. Jadi kalau di hospital tak boleh ubat, scan, CT scan pun tak nampak apa begitu begini,
Jadi dalam perbomohan kita nampak berkenaan dengan apa nama usik-usik syaitan apa begitu begini. Itu mana pelajaran begitu begini. Tu pelajaran begitu begini. Dia kata kelakuan bomoh ni untuk tubuh badan sama ada segar ataupun sakit. Itu ilmu bomoh, perubatan. Saya nak khabarkan kitab besar. Kitab Hayatul Hayawan. 2 jilid kitab ni. Hayatul Hayawan Syekh Kamaluddin Ad-Dumairi. Dia ni ada 2 jilid. Nak beritahulah tuan-tuan kita mengaji ni perubatan Islam. Kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Orang alih-alih dulu dia pandai bomoh juga. Tok guru saya, Allah yarham Tuan Guru Lebai Ma'ami. Orang mencuri rumah dia tak lepas keluar. Dia ada amalan tertentu. Dalam ni lah Hayatul Hayawan dengan izin Allah Ta'ala. Arwah Ustaz Hussein di Pada Tengku, dia ada pondok di Kampung Perlak, dekat masjid baru sekarang ni, Masjid Pada Tengku. Orang mencuri rumah dia berpusing sampai ke pagi. Jadi orang dulu dia beramal. Itu perubatan Islam. Jangan pakai hantu raya. Pakai hantu raya tu menyusah kita nak mati. Lepas itu hantu raya tu dia kena jamu hantu raya. Jeng kuning ke, polong ke, itu tak bermanfaat. Menyebabkan kita syirik dan terpedaya dengan syaitan. Dia maknanya bomoh-bomoh tu syaitan, bomoh zaman dulu. Bomoh zaman dulu. Kita kena saringkan juga. Contoh perubatan Islam boleh. Kita ni sebut khabar bomoh. Jampi lekat tulah. Jampi lekat tulah. Ada doa jampi lekat tulah. Makna lekat tulah minum air dalam senuk. Minum air dalam senuk. Takdirnya lekat tulah. Biiznillah orang tutu dulu menjampi. Saya tanya, pasal apa jampi dalam senuk? Saya bertanya, pasal apa jampi dalam senuk? Ayat Quran dia baca, pak baca. Pasal apa jampi dalam senuk? Dia khabar cucu dia khabar senuk ni senuk gulai. Senuk gulai maknanya dia senuk tak ada joran dia. Joran dia terkira batal lahir kita ni. Batal lahir. Lepas tu kita doa ataupun jampi. Kita cakap kampung jampi. Ya sebenarnya ayat Quran tu. Ayat Quran maknanya dia khabar minum air dalam senuk gulai tu. Tak kira senuk-senuk apa. Senuk gulai tu kita minum, maknanya ibarat dia punya makrifat dia, apa nama joran tu, minum, lepas tu lepas itu batal lahir kita tu. Dia ada makrifat dia. Dia ada makrifat. Itu ceritalah. Saya tak reti bomoh, cuma nak cerita. Lepas tu satu lagi kitab Syamsul Mu'arif. Kitab kalau nak bomoh-bomoh ni, nak baca-baca. Syamsul Mu'arif. Kitab tebal. Kita nak baca-baca kisah perubatan Islam. Lepas itu saya ni yang sebenarnya cerita saja sebab kita dah mengaji ni, kita mesti serba sedikit tahu. Lepas itu kitab ni, Pagar Hikmat, kitab Jawi ni. Banyak doa-doa. Saya zaman sekolah dulu, mengaji dulu, apabila orang tok guru, orang tua-tua lebay-lebay kampung-kampung, dia bercerita, saya beli buku. Ini buku ni tahun 1984 saya beli. Masa sekolah Arab Pada Tengku. Pagar Hikmat. Lepas itu Senjata Sulit. Kitab Jawi ni. Senjata Sulit banyak doa-doa begitu-begini. Tapi bukan nak jadi bomoh. Saya membaca-baca, tengok-tengok. Bila orang sebut, orang tua-tua sebut, saya suka pergi Pekansari Lipeh, ada Pakistan, Syekh Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman. Dia ni jual kitab. Saya mengaji dulu, kitab-kitab order dengan dia. Isteri dia orang Kelantan. Badan besar di Pekansari di Lipeh hari Sabtu, Pekansari di Padang Tengku hari Ahad. Maknanya orang mengaji-ngaji dulu order kitab dengan dia. Dia ambil di Kelantan. Yang ketiganya Senjata Hikmah. Senjata Hikmat. Banyak juga doa-doa dalam ini. Maknanya kelebihan-kelebihan surah-surah apa gitu gini. Senjata Hikmat.
Lepas itu senjata mukmin. Ini ulama mengarang. Ulama mengarang Indonesia. Maknanya Haji Hussein Qadri. Tu. Maknanya ulama besar. Ulama besar. Ini gambar dia dalam kulit kitab dia. Tu. Senjata mukmin. Di dalam inilah kisah Pidyah Tahlil. Tuan-tuan tahu Pidyah Tahlil? Kalau orang ngaji pondok tahu. Kalau orang mengaji biasa tak tahu. Maknanya ada pula yang saya tahu pidyahnya pidyah puasa. Pidyah tu puasa tu beras. Ini Pidyah Tahlil. Ada kitab tu. Ada kitab Al-Wahbah Ilahiyah. Tuan-tuan tahu? Kalau tak tahu malas cerita. Pidyah Tahlil. Baru itu dengar. Pidyah Tahlil. Orang lebay-lebay dulu tahu Pidyah Tahlil ni bila orang mati disuruh kepada tuan guru. Tuan guru tu naklah mengamalkan zikir la ilaha illallah. 70,000, 80,000, 100,000 dia beramal zikir tu. Lepas tu zikir tu dihadiahkan kepada orang mati. Dihadiahkan kepada orang mati. Namanya Pidyah. Pidyah tu tebus. Bukan pidyah beras puasa tu. Dia kata Pidyah Tahlil. Begitu juga Pidyah Semayang. Pernah dengar Pidyah Semayang? Pidyah Semayang ni dalam mazhab Hanafi. Di dalam kitab Al-Wahbah Ilahiyah. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak ada. Kisah Pidyah Semayang. Tapi orang lebay-lebay tahu belaka. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada. Di dalam kitab Irsyadul Ibad. Sebagai makluman tuan-tuan sekalian. Lepas itu senjata dunia. Senjata dunia. Kisah bomor juga, perubatan Islam. Lepas itu perdukunan Melayu. Perdukunan Melayu. Ini banyak doa-doa apa begitu-begini. Lepas itu dunia hikmat. Begitu juga banyak-banyak kisah bomor. Lepas itu Khazinatul Insan. Kitab ni. Khazinatul Insan. Kisah. Saya membaca kisah ni. Dia khabar. Muka surat 18 dalam kitab Khazinatul Insan. Dia kata bermula perkakah manusia yang 40. Perkakah manusia tu ada 40. Perkakah tubuh badan kita ni. Itu nak tengok segar tak segar. Saya ni pun suka membaca. Ni Khazinatul Insan. Khazinatul Insan. Tak pernah dengar Khazinatul Insan? Rasa tak pernah. Rasa tak pernah. Khazinatul Insan dia kata perkakah manusia macam spare part. Perkakah manusia ada 40 dia khabar dalam ni. Kepala pada 4 tulang. Kepala kita ni ada 4 tulang. Itulah pemohonan perubatan Islam. Pipi dan dagu di dalam 14 tulang. Pipi dan dagu di dalam 14 tulang. Itu dikhabar. Tak payah. Banyaklah kisah bomor ni nak beritahu saja. Kita mengaji-ngaji ni bahan bacaan. Lepas itu saya sebut ni bintang 12. Bintang 12 ni palak. Bintang 12. Lepas itu kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk. Lepas tu orang sebut-sebut kisah tuan guru mana? Syekh mana? Dia cerita kisah Muharram jatuh pada hari Isnin, jatuh pada hari Selasa begitu gini. Saya tengok video tu dalam kitab ni lah. Kitab Tajul Muluk ni. Ada betul? Ada betul kisah apa nama dia kata sekiranya bulan Muharram tu jatuh pada hari Isnin, bulan Muharram tu jatuh pada hari Selasa. Itu maknanya dia firasatkan berkenaan dengan apa benda dari sudut pala. Dari sudut pala. Apa nama nak khabar ketua-tuan saja. Jadi kalau orang tak mengaji, ni dia kitab Tajul Muluk ni di dalam ni petak dia ni kisah petua-petua, bomoh-bomoh dan juga ayat-ayat dalam dia ni. Lepas tu tepi dia ni hadis. Mukhtarul Ahadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di tepi dia ni. Lepas itu apa nama ni, kitab ni banyak perkara-perkara yang nama tu Tajul Maulud. Tajul Maulud, mahkota raja. Mahkota raja. Itulah nak ceritakan kisah bomo ni. Lepas itu bomonya nak sebutkan bomo perubatan Islam. Jangan bomo nak beri makan hantu, nak beri makan itu, nak beri makan ini. Bukan, ini perubatan Islam. Tuan-tuan pun mungkin tok bomo Melaka. Tapi tok bomo yang bacaan-bacaan, kaifiat yang tidak meragukan. Boleh. Boleh diharuhkan makna dari segi tubuh badan. Orang tua-tua jampi jampi selusuh orang nak bersalin. Jampi selusuh ni dalam saya baca dalam Tajul Maulud ni ada. Jampi selusuh. Jampi selusuh, lepas itu jampi kenal. Tahu kenal? Jampi kenal. Pernah dengar? Pernah dengar jampi kenal? Tahu? Jampi kenal. Lepas tu jampi barah kayak. Jampi barah kayak berjampi dengan sirih. Kayak ni ada kayak di dalam air, di dalam perut, ada kayak di luar. Satu lagi umbai bengkok tangan. Mungkin tuan-tuan tak tahu kisah-kisah perubatan Islam. Tak Syekh. Ustaz tanya kisah bomo, tak payah, kita imbasan saja. Kalau nak cerita bomo panjang jadi cerita. Jadi nak kabarkan apa nama ni, benda-benda yang tidak bercanggah dengan syarak. Kita ni kadang-kadang sensitif bomo. Tak boleh syirik. Tak betul gitu. Dalam kitab ada kisah bomo. Jadi bomo macam mana? Kalau bomo tu bertelanjang, tak boleh lah. Bomo pakai colok, tak boleh lah. Itu kategori. Bomo perempuan pula tak bertudung, itu bercanggah. Bercanggah. Bomo waktu maghrib tak semayang, waktu isyak tak semayang. Perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Jadi tengok kepada bomo tu. Contoh, tuan-tuan anak rasuk iblis, nak cari siapa? Pergi hospital, suntik, tidur. Sedangkan iblis tu ada mengikut dia sekali. Kalau tidak diusirkan iblis, tak sedar. Ataupun dia meracau. Nak buat mana? Nak bomo syirik. Syirik ni tengok keadaan. Kalau makan ubat pun syirik. Kita kata ubat itu membaikkan, syirik. Tu. Jadi maknanya kita mengaji ni kena faham. Kena faham. Contohnya campak, cengkering, demam buah orang kata. Lepas tu guam. Lepas tu bala 1000. 4 jenis. 4 jenis. Orang tua-tua dulu dia jampi. Kalau pergi hospital makan ubat, guam ni ataupun ruam masuk ke dalam cirit, mati. Tu jangan main-main. Maknanya ikhtiar doa-doa apa nama jampi, kita panggil jampi, tetapi doa-doa yang secara perubatan Islam dia khabar, maknanya harus jangan membawa unsur syirik. Pertama, jampi mestilah jampi yang ayat-ayat Quran ataupun jampi Melayu-Melayu dengan syarat apa nama ni, kita faham bahasa. Faham bahasa. Tapi nak cerita panjang. Kuliah bomo. Kuliah bomo. Ustaz nak tanya tentang bekam. Berbekam. Berbekam sunat. Itu bomo juga. Sunat berbekam. Dalam kitab Jawi, birabbikum. Berbekam.
sunat berbekam, nak mencuci darah apa kita begitu begini. Makna dia cocok ambil benda. Itu sunat berbekam. Makna nak berbuangkan darah kotor. Jadi nak kabarkan berkenaan dengan tubuh badan ataupun segar ataupun sakit, maka tujuan berbomoh tu harus jadi fardu kifayah juga. Kita belajar bomoh yang tidak bomoh ataupun perubatan Islam. Saya khabar tadi anak kita rasuk. Nak pergi hospital cucuk saja. Jadi kita baca ayat ini dengan izin Allah Taala, sedar kita basuh muka, ataupun kita lempar dengan beras. Maknanya setan ni takut ke benda-benda tajam. Contohnya setan takut limau nipis, limau puruk. Kita pun takut. Cuba letak mata kita nak. Pedih. Lepas itu bidara. Setan-setan takut. Lada hitam, setan-setan takut. Jadi saya ni bercerita saja, bukan tok bomoh. Kalau khabar pula saya tok bomoh. Cerita saja. Cerita saja. Lepas itu maka harus belajar perubatan Islam. Kerana bahawasanya bomoh itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebab. Maka haruslah belajar akan dia seperti segala sebab-sebab yang lain juga. Sebab-sebab nak menyembuhkan, sebab-sebab nak menghalau syaitan apa begitu begini. Kebanyakan yang saya pengalaman, saya sempat daripada kecil, sekarang ni dah tak ada dah. Maknanya orang lebay-lebay ni dia tok bomoh. Tok bomoh perubatan Islam. Tok bomoh perubatan Islam. Tuan Guru Allah yarham, Tuan Guru Lebay Mak Amin ni, kalau sekiranya orang pensan, dia bisik telinga ya. Bisik telinga. Alhamdulillah sedar. Saya kata hebat dia ni. Hebat. Bisik telinga. Arwah Ustaz Husain. Arwah belaka dah. Arwah Ustaz Husain dia tampar ke tangan budak histeria. Gitu tangan sedar. Hebat, tapi dia ada baca. Maknanya orang lebay-lebay, orang alim-alim ni ada pakaian dia tersendiri, iaitu nak kabarkan perubatan Islam. Perubatan Islam. Kisah mudah bersalin. Kisah mudah bersalin. Arwah Tok Guru saya dulu, dia sebut Hannah waladat Maryama waladat Isa tad'uka ukhruj ya mauluda biqudratihi lillahi ta'ala. Saya kecil-kecil dulu belajar. Jampi selusuk. Doa jampi selusuk. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa tu kan, Nabi Isa tak ada mak saja. Bapak tak ada dah. Nabi Isa tu. Jadi doa tu. Dia khabar awak pergi ke Mesir nanti, awak belilah kitab Hayatul Hayawan. Di dalam itu ada. Inilah kitab Hayatul Hayawan ni. Sebiji ada dalam ni. Berkenaan dengan, jadi cakap kita ni, dia sebut Tok Bomoh. Istilah kita moden ni perubatan Islam. Jadi tuan-tuan kena tahu juga. Kita ada anak kecil, ada cucu, ada cicit umpamanya. Jadi Tok Ki tak tahu ke benda. Tok Ki karaoke saja. Itu tak ada masalah lah. Makna anak nikah berjoget. Berjoget kena ke cucu menangis tak berhenti-henti. Nak cekar ke mana? Jadi setidak-tidaknya kita retilah juga hembuh-hembuh orang tua-tua kata. Kalau tidak pun Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Itu setan berdengung lari.
Contohnya, kita belajar di membawa nama Asmaul Husna tiap-tiap kali kita kuliah Maghrib, tiap-tiap kali kita kuliah Isyak, tiap-tiap kali kita kuliah Duha, tiap-tiap kali kita kuliah Subuh. Di masjid di surau, di Pekan ni lah. Saya bawa seumur. Maknanya jemaah kita hafal di mulut dah. Bertahun-tahun dah baca, lalah hafal jemaah kita tak baca tak membaca buku dah, tak baca kertas dah. Jadi oleh kerana itu dah lama tak pergi masjid surau ni, mungkin lupa pula. Mungkin lupa. Ingat alhamdulillah. Itu contohnya. Maknanya setidak-tidak nak lepas kesesak, kita ikhtiar kan begitu. Begitu juga isteri kita rasuk. Isteri kita rajin menyanyi di dapur tengah masak. Lepas itu disampuk oleh setan. Terus menyanyi, tak jadi masak. Jadi ikhtiar kita kalau sesak-sesak sangat, maka disebutkan Asmaul Husna, nama Allah. Dia iblis ni mana besar dengan Allah Ta'ala. Ibaratnya mana besar. Iblis ni Allah tu Tuhan dia juga. Bukan iblis Tuhan lain. Tuhan, makna iblis ni Allah Tuhannya. Cuma dia tak beriman ciptaan ataupun kejadian dia. Itu dia. Boleh. Dengan syarat, dengan syarat berlapis saya khabar ni. Dengan syarat tidak bercanggah dengan syarak. Jadi macam mana nak tahu? Nak tahu, kena tanya orang lebay lah. Benda awak jampi tu. Kawan tak reti masa dulu belajar. Tak boleh lah tu. Tak boleh. Kerana bahawasanya Nabi SAW pun berubat juga. Nabi SAW berubat juga. Ketika mana? Ketika disihir oleh kafir Quraisy, sihir kepada Rasulullah. Ada dalam tafsir Qurtubi. Dalam tafsir Qurtubi itu doa yang diajarkan oleh Jibril. Bismillahi arqika. Ayat tu saya pun tak ingat, dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika Nabi SAW dibuat dengan sikat, 12 ikatan sikat rambut ni, 12 ikatan dengan tali, diletak dalam perigi buta. Diletak dalam perigi buta. Jibril bagi tahu yang Rasulullah ni disihir. Lepas tu ambil Ja'far, ambil pakai tangga, ambil perigi buta, ambil. Lepas tu Rasulullah uraikan. Maknanya Nabi pun kena buat sihir juga. Itulah turun Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dia dalam tafsirnya. Nabi berubat juga. Dan lagi dihikayatkan daripada imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Riwayat daripada Imam Syafi'i bahawasanya berkata ia Imam Syafi'i. Al-ilmu ilmani, ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Wa ma wara'a dhalika bulghatu majlisin. Artinya bermula jenis ilmu itu dua sahaja. Satu ilmu fiqh yang membaikkan agama. Yang membaikkan agama itu maksudnya hal ehwal agama, bukan banyak agama. Agama tu maksudnya hal ehwal agama kita, bukan agama orang lain. Membaikkan hal ehwal agama kita banyak bidang di dalam agama. Kedua, ilmu bomoh iaitu perubatan Islam bagi membaikkan tubuh badan dan yang lain daripadanya, itu perhiasan majlis jua. Ilmu asasnya ilmu yang berkait dengan, Imam Syafi'i kata, ilmu asasnya ilmu yang berkait dengan hal ehwal agama kita. Lepas tu ilmu yang berkait dengan tubuh badan kita. Itu pokok besar. Pokok besarnya ilmu agama, lepas tu ilmu yang berkait dengan tubuh badan. Jadi nak kabarkan, maknanya kita ni
belajar ataupun galakkan suruh belajar ilmu sampai peringkat ilmu yang kita tak menjangkaui akal. Kita mengingatkan bahawa ilmu ni aku tak penting. Penting ilmu tu. Jadi kita ni nak menggalakkan suruh belajar ilmu supaya kita pandai. Supaya kita pandai. Kalau terkejut, tergempar apa begitu begini, setidak-tidaknya kita retilah juga. Retilah juga. Macam orang nak meninggal, kena reti ilmu yang nak meninggal. Tanda-tanda orang nak meninggal. Maknanya orang nak meninggal ni, kita ada tanda-tanda dalam kitab fiqh tu. Jadi maksudnya tidak ada sebab orang mati seorang. Tak ada sebab. Kita dah tahu. Pirasat-pirasat ataupun tanda-tanda. Contohnya bulu kening ni jatuh, orang sakit teruk. Bulu kening ni jatuh. Jadi oleh kerana itu orang tua-tua dulu pandai. Awak jangan tinggal sangat bos awak ni. Maknanya awak jangan tinggal sangat, kena gile-gile dalam jaga. Dia penuh dengan ilmu mantik. Ilmu mantik. Jangan tinggal bos awak ni, dia kata. Dia dah nampak dah ni. Dia dah nampak dah bulu kening. Begitu juga sini. Awak jangan tinggal. Orang tua ni pandai. Kita dah jadi orang tua. Kalau kita jadi orang tua, ilmu orang tua dulu tak dapat kita hampas punya orang. Kita dah jadi orang tua, tak reti. Makna orang nak mati, tak reti. Jadi dalam kitab ada tanda-tanda dia. Yang tanda tak ada dalam kitab ni. Tanda tak ada dalam kitab. Saya sebut dalam kuliah-kuliah ni. Tangan ni. Ataupun kaki. Kalau orang nak mati, tak bunyi. Buat ke kulit dia, tak berbunyi. Saya ni kuat bunyi. Kuat bunyi maknanya lambat lagi lah mati. Tanda dia. Saya try tu. Kita mengaji kitab Sabilat. Mengaji Sabilat, tanda-tanda disebut. Lepas tu, gini. Tok Guru khabar. Tak ada dalam kitab ni. Kalau sini, apa nama tangan ni, apa nama kaki, kaki, ada tandanya. Jadi kalau tanda ni tak ada dalam kitab. Mata tu mencacak. Maknanya melilau mata. Tak lama lah tu. Maknanya saya pengalaman. Saya menengok, makna orang nak mati, cepat sangat. Dengan syarat sakit tenat. Kalau sakit gigi, bengkok. Jumpa masjid, awak kan ni sakit gigi. Sakit gigi bengkok. Tengok bulu kening awak sikit. Ni pelempar je kita. Makna sakit tenat. Dikatakan sakit tenat, ada tanda-tanda. Sebab itu saya katakan, tidak timbul mati seorang. Kalau di rumah pun ataupun di hospital, apabila kita menengok ataupun melihat orang nak mati ni, lain. Jadi kalau orang yang berilmu, kalau orang tak berilmu, tengok sajalah. Tengok saja. Apa nama ni, di Kuantan ada saudara kita sakit, saya pergi. Sebelah dia tu, di kaki dia tu, di kaki dia tu, maknanya orang sakit tenat, hospital besar Kuantan. Lepas tu saya tengok Pak Cik ni, lain macam dah. Ini jatuh, sini jatuh, telinga panjang, ini pun jatuh juga, jatuh ni. Lepas tu, saya tengok, saya khabar ke keluarga ni. Saya kata Pak Cik tu tak lama dah gayanya. Dia dah tak sedar. Pakai oksigen. Makna pucat lesi apa begitu muka. Tak sampai setengah jam. Saya duduk situ, dia lelah. Rupanya takdir Allah Ta'ala sampai ajal dia. Ustaz tahulah, mengaji kita tahulah. Bukan nak tahu mati. Bukan tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Jadi kita dah tua, berumur, kenalah tahu benda-benda begini.
kita cerita kepada budak-budak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi kalau kita tak tahu, bermakna kita tak sedar ketua. Jadi karaoke lah saja. Tu dia. Dondang sayang pandai sangat. Orang nak mati tak tahu. Masya Allah. Itu dia. Jadi ilmu yang membaikkan agama, ilmu fiqh dan ilmu yang bomoh perubatan Islam ini membaikkan tubuh badan. Kita tahu apa begitu begini berkenaan dengan tubuh badan kita. Yang lain daripada itu perhiasan majlis jua, ilmu aksesori saja yang lain daripada itu. Jadi apa pasal dia sebut ilmu fiqh? Ilmu fiqh ni terbit daripada ilmu fiqh ni yang sebenarnya terbit daripada Al-Quran, terbit daripada As-Sunnah. Ilmu fiqh ni ambil dalil daripada Al-Quran, ambil dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dihuraikan oleh ulama, dikarang oleh ulama, buat kitab gini. Itu ilmu asas. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Lepas itu rukun Islam. Rukun Islam tu berkait dengan, kita tengok 5 rukun Islam tu. 5 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu berkait dengan ilmu tauhid. Syahadah. Makna mengucap 2 kalimah syahadah tu berkait dengan ilmu tauhid. Seperti mana kita mengaji Miftahul Murid. Lepas tu semayang, puasa, zakat, haji berkait dengan ilmu fiqh. Berkembang daripada itulah. Berkembang daripada itu yang ilmu-ilmu di dalam agama kita ni. Dan ada pun habis cerita situ. Makna peri penting dia nak kabarkan, dia memberi rangsangan, galakkan kepada kita, suruh belajarlah ilmu yang memberi manfaat. Hatta ilmu perubatan sekalipun. Jadi kita berkait dengan perubatan ni disuruh belajar juga. Kita ingat belajar ni belajar semaya saja. Jadi nak beritahu sini, dia ni menggalakkan kita apa bidang ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan kita ni, kita naklah belajar. Ilmu memasak kena belajar juga. Ilmu memasak baru sedap memasak. Ilmu-ilmu lain apa begitu begini digalakkan kita belajar. Nak kabarkan peri pentingnya kita belajar. Kita cerita kisah semayang, cerita kisah puasa. Doa berbuka puasa pun tak habis belajar. Doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita belajar parah mana? Belajar parah mana? Tidak kepanjang lagi. Allahumma zahabaz zam'a wa batalil uruqa wa sabatal ajru insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita belajar tahiyat. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Habis tak habis belajar. Kalau siapa yang belajar, saya sebutkan itu dalam kuliah-kuliah kita, 4 fasa. Macam perumahan juga. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Kita belajar tahiyat tu baru habis belajar. Kita ni innaka hamidum majid. Allah penat sangat dah, panjang sangat dah. Sebab kita jumpa wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak itu memanglah innaka hamidum majid tu paling panjang. Cuba kita dengar orang baca tahiyat Allah maghfirli ma qaddamtu. Sudah. Ada lagi tahiyat dia ni. Masih Dajjal baru habis. Baru habis. 4 fasa ni apa dia? Siapa boleh jawab? Tahiyat saya katakan istilahkan 4 fasa ni. Nombor 1. Nombor 1. Boleh jawab?
4 fasa tahiyat tu, tahiyat akhir tu, nombor 1? Boleh tak? Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad, fasa pertama. Fasa kedua? Hamidul Majid. Innaka Hamidum Majid. Fasa ketiga? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah. Fasa yang keempat? Wa min Dajjal. Masihid Dajjal. Itu fasa keempat. Jadi maknanya dia menggalakkan kita biar habis belajar. Biar habis belajar, maknanya kita kemas sikit. Sami Allahu liman hamidah. Berapa? Rabbana lakal hamdu tu berapa? Berapa versi? Berapa bacaannya? Ada 8 Tuan Guru. Ya, 8. Jadi kalau kita dapat 8 tu, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maknanya orang sebelah pun mendengar pun. Lain ni baca. Lah ada 8 turutan 8. Apa nama bentuk bila kita mengaji berkenaan dengan jawab Sami Allahu liman hamidah. Itu dia. Jadi kita merasakan berbahagia sekiranya kita dapat sesuatu ilmu itu, ilmu yang komplit, lengkap. Ilmu yang lengkap, ilmu yang kemas kita rasa lega, ibarat dahaga minum air. Saya ni dahaga minum air. Bismillah. Boleh faham? Dia nak menggalakkan kita belajarlah ilmu yang kita kehendaki. Ibarat dia kata sakit apa, makanlah ubat yang sesuai dengan sakit. Kita nak belajar apa? Biar kita reti. Biar kita reti, nak belajar sekian, maka kita belajarlah sungguh. Kita nak memahirkan agama, kita berkitab. Kena belajar berkitab, berpasal. Barulah ilmu itu jelas. Barulah ilmu itu jelas. Barulah yang kita nak beramal itu jelas. Barulah bacaan-bacaannya jelas. Barulah kita mengaji Quran. Tidak sempurna mengaji Quran itu, tidak pasti baik, bagus baca Quran itu, melainkan kita mengaji apa? Tajwid. Mengaji tajwid. Tajwid tu nak mengelokkan bacaan. Dinisbahkan kepada taranum, itu lagu. Kalau jenis orang tak berlagu, tak ada suara, orang kata tu tak menjadi. Orang tak menjadi. Makna dia luruh je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ada suara. Macam mana gayanya, tak boleh hejar. Tetapi walaupun dia tidak ada suara taranum berlagu, dia betul tajwidnya, mengindahkan bacaan. Tu dia. Dia ni nak menggalakkan kita belajar sesuatu bidang yang kita nak ceburi. Belajarlah sungguh-sungguh. Macam tuan-tuan ni mengaji kitab pelita penuntut, maknanya kita faham apa yang dikehendaki dari kitab Jawinya ataupun dari kitab Arabnya, kitab asal dia. Dikehendaki pengarang itu memberi motivasi ataupun galakkan ataupun rangsangan bagi orang yang menuntut ilmu ini, biar dia kasih kepada ilmu. Biar dia kasih ilmu. Aku ni banyak tak tahu, aku ni banyak tak tahu, aku ni banyak tak tahu, aku ini begitu, aku ni begini. Lepas ni sekarang saya nak tanya kitab yang saya sebut, kitab bomo-bomo tadi. Nak sebut satu-satu. Mana tuan-tuan mengamati tak? Mengamati tak? Saya banyak kitab ni. Bertimbul. Bertimbul kitab ni. Kitab Jawi-Jawi ni, saya nak tanya. Sebut satu-satu. Jadi oleh kerana takut nak menanya, takut ditanya, maka tutuplah kamera tuan-tuan. Tu. Maknanya
kita ni, ustaz ni khabar kita ini. Kita bukan tembera, memang sebut betul kitabnya. Makna kita. Jadi kalau tuan-tuan bersungguh-sungguh, bukan tuan-tuan bersungguh nak bomor dak. Nama kitab je. Nama kitab. Ilmu dalam ni banyak. Ilmu apa nama ni, huraian dalam ni. Nama kitab. Nama kitab. Sekejap lagi saya nak tanya. Live dah seorang. 99 orang lah. Tadi 100. Live dah seorang. Sesok kawan ni ke apa? Aduh. Masuk balik. Mungkin apa nama lain internet. Lain internet. Kalau nak tanya seorang-seorang, boleh. Senarai nama ada pada saya dah. Senarai nama internet dia ada seramai 100 orang. Boleh sangat nak tanya-tanya, tapi kita volunteer adalah. Maknanya siapa dapat, maknanya dia jawab. Kalau saya nak tanyalah, mudah-mudahan saya tak tanya. Lega dia khabar tak tanya. Mudah-mudahan tanya. Jadi kalau orang yang ingat, jawablah kepada yang tak ingat. Yang tak ingat, itu makna bersungguh-sungguh kita belajar ilmu. Bukan nak khabar kan. Saya dulu catat. Catat tepi kitab ni. Di tepi kitab ni dhabit benda tuan guru mengajar tu saya sebut. Saya ingat sangat kisah belajar kitab babun nikah. Babun nikah. Ada kitab Jawi babun nikah, kisah nikah, kitab Jawi. Apa nama ni, tuan guru khabar berkenaan dengan penyusuan. Berkenaan dengan penyusuan anak susu. Syarat-syarat anak susu. Tuan-tuan boleh tengok kitab babun nikah. Itu saya ingat sangat. Tuan guru tu khabar gini-gini, syarat ni gini-gini, menyusu gini-gini, anak sebelum 2 tahun, tak mencecah 2 tahun, apa gini. Lepas tu ada hamba Allah tanya, mengaji ni. Ada tanya, tuan guru, kalau sekiranya air susu tak ada, perempuan ni tak ada air susu, macam mana? Lah, bukannya payah. Allah yarham tuan guru lebih ma'ami. Bukannya payah, dia khabar. Ambil jantung pisang, belah 4, lepas tu rebah, lepas tu apa nama ni, sapu ke susu bini awak. Makna Tok Guru ni dibedah selalu gitu lah. Sapu gitu. Masya Allah. Masa itu saya tulis. Takdir Allah Ta'ala ada sahabat kita. Ada kawan saya lah, ustaz juga. Dia tanya, sahar dia khabar, nak tanya awak sikit. Makna anak kawan ni, isteri dia bersalin. Maknanya isteri dia tak ada susu. Tak ada air susu. 2-3 hari bersalin tak ada air susu. Lepas tu saya khabar ke dia. Kawan masa mengaji babun nikah dulu. Makna Tok Guru khabar jantung pisang. Buat macam mana dia khabar? Saya khabar rebus jantung pisang, dia sapu air susu. InsyaAllah keluar dia khabar. Saya khabar. Tok Guru tu khabar keluar. Lepas itu saya khabar, saya tak pernah mencuba lagi. Awak kalau air susu isteri awak tu menyusu keluar, awak beritahu saya pula. Mana saya tulis. Takdir Allah, maknanya tidaklah beritahu selalu. 2 hari rasa saya dia beritahu anak dia anak dia menyusu campur pedaah, dia khabar lemah. Itu tuan-tuan tak percaya, buatlah. Itu peri pentingnya kita mencatat. Habis cerita situ. Dan ada pun mentafsirkan mahiyah. Ada pun mentafsirkan mahiyah jenis-jenis ilmu. Mahiyah jenis ilmu dan hakikatnya. Makna memasuki ilmu tersebut. Jadi kita nak menghuraikan, mentafsirkan hakikat ilmu tu ataupun isi kandungan dia ataupun bahasan dia, maka iaitu suatu sifat yang nyatalah dan teranglah dengan dia ilmu itu bagi yang mempunyai ilmu oleh perkara-perkara yang disebutkan. Itu berkenaan dengan mentafsirkan mahiyah ilmu itu. Mentafsirkan mahiyah ilmu itu dan hakikatnya,
iaitu ilmu fiqh ataupun ilmu yang berkait dengan tubuh badan kita, segar ataupun tak segar, orang yang berkemahiran yang mempunyai ilmu itu. Tu dia. Maknanya Guru. kita ya, Mahiyah tu benda makna dia. jenis-jenis Jenis ya. mahiyah. Jenis-jenis. Okey, terima kasih Tuan Guru. Mahiyah. Maknanya kalau kita nak berbincang kisah ilmu fiqh, maka kita tanyalah ahli fiqh. Dia boleh menghuraikan hakikat ataupun ilmu berkenaan dengan kandungan ilmu tersebut. Ilmu fiqh. Apakah rubuk fiqh? Siapa boleh jawab? Ada 6. Ilmu fiqh. Perbincangan ilmu fiqh. Sita. Ibadat. Ibadat muamalat. Nak tahu nombornya. Berapa? 6. Apa dia? 6. Ilmu fiqh ni 4. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Jinayat. 4. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Jinayat. Makna ruang lingkup ilmu fiqh. Ruang lingkup ilmu tauhid berapa? Tu. Apa ni? 3. 3. Apa dia? Apa dia? Uluhiyah. Apa? Ilahiyat, Nubuat. ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. As-sam'iyat. Itu ruang lingkup ilmu tauhid. Lepas itu ruang lingkup ilmu tasawuf. Berapa? 2. Apa dia? Apa dia? Sifat terpuji, Sifat terpuji, mahmudah, sifat mazmumah. Itu ruang lingkup. Jadi dia nak kata mentafsirkan jenis-jenis ilmu itu. Kalau ilmu tasawuf, kita kena bincang dengan orang yang mengajar ilmu tasawuf, iaitu melahirkan sifat-sifat mahmudah dan membuang sifat-sifat mazmumah. Itu dia ruang lingkup. Lepas itu nak tanya ilmu tauhid, maknanya kita bertanya kepada orang yang mengajar tauhid. Ruang lingkup ilmu tauhid iaitu ketuhanan, kenabian, perkara-perkara ghaib. Ataupun dalam bahasa Arabnya, ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. 3. Lepas itu, fiqh pula, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Tu dia. Saya sebut tadi kitab perubatan Islam. Kitab yang Arab ni. Berapa nama yang Arabnya? Kitab bahasa Arab yang saya tunjuk tadi. Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan Al-Kubra. Nombor 1. Nombor 2. Tajul Muluk Ustaz. Syamsul Mu'arif. Syamsul Mu'arif. Hai hak Arabnya. Hak Jawinya? Tajul Muluk. Tajul Muluk. Lepas itu? Senjata Ada hikmat. Apa dia? Dunia hikmat. Ada hikmat. Dunia hikmat. Apa dia lagi? Senjata sulit. Melayu. Senjata sulit. Lepas itu? Dunia Melayu. Khazinatul Insan. Lepas itu? Senjata mukmin. Babu nikah. Senjata mukmin. Melayu. Bintang 12. Bintang 12. Lepas itu? Senjata dunia. Senjata dunia. Lepas itu? Kerukunan Melayu. Pendukunan Melayu. Perdukunan Melayu. Lepas itu? Dunia hikmat. Dunia hikmat. Lepas itu?
Kasih makan kisah. Apa? Pagar hikmah itu nak kabarkan, nak kabarkan. Bintang 12 apa begitu begini itu. Ilmu kitab Jawi dua, hak Arab tu dua. Kisah perubatan Rasulullah At-Tibbun Nabawi, Tib Nabawi. Saya ada juga Tib Nabawi mengesahkan perubatan Rasulullah At-Tibbun Nabawi. Itu dia. Ustaz, nak tanya. Ya. Ada dia dapat maklumat, dia kata tajuk mulut orang viral tajuk mulut tu tak boleh baca sebabnya dia punya dalil-dalil tu ada yang tak betul ke tak macam tu, saya pun tak faham juga, takut saya salah faham. Ulama besar yang mengarangnya, bukannya lekeh-lekeh. Ulama besar. Itu Ustaz Muhammad memang salah baca. Kalau Muhammad dia baca lain, buku lain tu. Mahmud John buku lain. Ini kitab ni. Orang sekarang ni maknanya tak ada dalil, tak betul. Selalu kita tak betul gitu. Kita tak pakai tali pinggang keledar, tak pakai helmet, polis saman. Kita tahu dah akta berapa JPJ? Itu silap. Maknanya kita yang tak tahu dalil-dalil tu, baca-baca tu kita tak reti. Sebab itu kita kena mengaji. Kita tak berani nak mengatakan ulama ni dah meninggal. Kita tak berani mengatakan dia tu tak betul. Maknanya ulama-ulama dulu baca kitab ini, orang zaman ini saja khabar tak betul. Musalli tu pun khabar tak betul juga, tak ada dalil, tak ada hadis, tak ada ayat Quran. Jadi kita tak kesampaian. Dia ni makna dia menjawab di akhirat esok, mentakwil kepada hak orang karang. Kalau awak betul sangat, awak karang lah. Itu dia. Betul, saya tak beranilah nak mengabarkan tak betul gitu gini-gini. Orang alih-alih ni yang membacanya. Membaca. Contohnya kita nak khabarkan semayang di surau ada dalilnya. Masa Nabi dulu ada dalil surau. Yang adanya masjid. Contohnya. Masjid. Jadi tak ada dalil, surau tak payah pergi. Kalau pergi surau tak sah semayang. Ibarat katanya. Jadi kalau kita nak bincang masjid tempat perhimpunan semayang Jumaat dan semayang waktu. Surau ini di tempat kita untuk berkumpul semayang 5 waktu, tak pergi ke masjid. Di surau kita ni. Jadi kalau nak bincang kisah kelebihan masjid, kita boleh bincangkan. Tetapi nak khabar masjid dengan surau, maknanya surau tak sah semayang kerana Nabi tak semayang di surau, tak betul lah begitu. Itu kaedahnya. Jadi orang zaman sekarang ni, Syekh Daud Patani tu dipersalahkan. Jadi kita nak jawab lah esok di akhirat nanti. Kita menjawab di akhirat nanti, kita mengondem, condemn kepada ulama-ulama yang besar. Syekh Daud Patani tu, musalli tu tak ada dalil-dalil, hadis tak ada, kadang-kadang ambil terjemah begitu begini. Tapi kalau kita mengaji, musalli tu dia ambil daripada hadis mana? Kalau kita mengaji, kalau main baca sendiri tak lentar pukar lah. Sebab itu tak ada dalil tak ada hujah apa begini. Adakah kita nak sampai kita ada dalil baru nak buat? Ada dalil baru nak buat? Siapa? Ya, mati dulu guru. Dah mati dulu. Jadi ulama-ulama ni, kitab-kitab ni dibaca oleh ulama-ulama di pondok-pondok. Tidak masuk akal lah sekiranya kitab-kitab itu tersalah, tercecer, begitu begini, tak betul. Melainkan yang kita tak mengaji. Jadi kita yang mengaji ni, membaca kitab apa begitu begini, janganlah sekali-kali condemn kepada orang tu tak betul ini, tak betul itu, sedangkan orang ni dah meninggal. Jadi kita membaca kitab dia. Begitu juga orang yang membaca kitab seseorang ulama, dia khabar tak betul. Kalau tak betul, awak baca kitab awak.
Jadi cuma kita boleh khabar tertinggal. Tertinggal salah cetak, ataupun guru kita dulu sebut kena tambah, ataupun guru kita sebut kena potong. Gitu. Satu lagi contoh, perukunan itu tak betul juga. Kerana perukunan itu tak ada dalil. Tak ada sebut hadis, tak apa. Kalau nak menyebut dalil, nak menyebut hadis, 3-4 kali Quran lah kitabnya. Jadi kalau dia sebut saja begitu, begini, nak ke dalil tu, kitab lain. Itu standard orang mengaji. Kitab kecil Jawi, kitab kecil Arab. Kitab kecil Arab, kitab besar Arab. Itu standard dia. Barulah kita dapat. Sehingga kan di dalam kitab-kitab dia khabar, hendaklah dituntut daripada kitab yang panjang-panjang. Makna dia cerita setakat itu. Nak lebih lagi, kita merujuk ataupun belajar ataupun mengaji kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Itu. Kita di dalam mengaji ni, kita jangan condemn ulama. Kita jangan. Tapi orang bijak pandai sekarang ni memang begitu. Ulama itu Syekh Daud Patani tak betul. Ulama Syekh Ibn Samad Palembang ni Hidayatul Salikin tak betul. Hatta Imam Ghazali tak betul. Imam Ghazali itu membuat kitab Ihya Ulumuddin. Makna hak khabar tak betul tu cuba buat kitab setanding dengan Imam Ghazali. Itu bahaya tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi kita kalau tak reti, kita jangan mengondek orang. Kita jangan condemn. Kita tak reti, kita bertanya. Janganlah sekali-kali nak condemnkan ulama-ulama yang silap. Tanda Allah Ta'ala turunkan bala, ada hadis 15 perkara. Salah satu daripadanya, siapa mendengar? Saya baca dulu ceramah. Siapa mendengar? Dengar. Makna salah satu daripada salah satu daripada bala yang Allah turunkan iaitu Mempertikaikan mempertikaikan ulama-ulama dulu. Maknanya ayatnya begitulah, mempertikaikan orang yang terdahulu. Tu dia. Habis cerita. Lepas itu dan bermula ilmu fiqh itu mengetahuikan yang haluh-haluh daripada ilmu fiqh tu mengetahui haluh-haluh daripada ilmu ataupun bahasa. Jadi saya nak beritahu juga, terlanjur saya ingat, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, saya nak kabarkan kita biar tahu. Jangan sekali-kali kita beramal tanpa guru. Jadi kita boleh jadi gila isi. Tahu gila isi? Sebab kita tak faham pakai buat. Kita isi. Gila isi jangan. Cumanya saya nak kabarkan berbomoh tu maknanya ulama-ulama orang lebay-lebay dulu dia merujuk kepada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maknanya doa-doa apa begitu-begini. Dia belajar. Dia belajar. Jadi kita ni maksudnya jangan beramal-amal dalam tajam molok. Jada tajam molok ni ubat batuk. Contoh ubat batuk. Ubat batuk begini. Dia kata gula batu. Ambil gula batu. Kita pula ambil lada hitam. Terbatuklah kita makan lada hitam tu pedas. Contohnya begitulah. Jadi ringkasnya nak kabarkan bahawasanya ilmu itu ilmu yang tidak bertentangan dengan syarak. Pelbagai ilmu kita seharusnya belajar. Sama ada belajar ilmu fardu ain ataupun belajar ilmu fardu kifayah. Fardu ain itu kewajipan ataupun anjuran terhadap diri kita. Dan ilmu fardu kifayah itu kepada orang yang tahu dia membuat, selamatlah kita tak berdosa.
Jadi oleh kerana itu, kita tidak boleh berasa lega terhadap orang yang membantu kita. Maka kita naklah belajar juga yang berkait dengan fardu kifayah. Artinya belajar yang bersangkutan dengan kita. Oleh kerana itu, Ustaz khabar tu fardu kifayah kena belajar. Kawan nak jadi hakim lah. Nak jadi hakim bukan senang. Hak itu berilah ke hakim yang belajar UIA ke apa ke begitu-begini. Kita ni hak ruang lingkup fardu kifayah yang berkaitan dengan kita berkenaan dengan jenazah. Jadi kita khatam betul-betul kisah itu tidak melepaskan pada orang lain. Sebabnya kalau orang yang kita harapkan sak kontrak tiba-tiba memandikan mayat, dia tu uzur, dia tu pergi ke rumah anak dia apa begitu-begini, memang kita tidak boleh melaksanakan ataupun kita tak boleh melakukan, menguruskan atas dasar fardu kifayah. Jadi kita reti semua. Saya contohkan tadi, kita reti memandi mayat, kita reti mengapai mayat, buat kain kapan, kita potong kain kapan, kita reti semayang, reti menguburkan apa sehingga selesai. Maka fardu kifayah itu terlepaslah. Mana reti belaka. Reti belaka. Ada setengah orang ni reti semayang mayat aja. Menjadi imam tak reti. Menjadi makmum aja. Ada setengah orang ni mengarah reti. Memandi, kawal geli, kawal takut. Tak jadi juga. Jadi kita nak komplit berkenaan dengan fardu kifayah. Sampai kita boleh menegur ataupun boleh memberitahu hukum hakam yang berkait dengan jenazah itu. Contohnya, orang mati mandi dengan air tebu. Mandi dengan air tebu. Kita khabar, maknanya air tebu ni beri kawan minum. Sedap juga musim panas-panas ni. Air tebu ni masalah mana beri mandi dengan air tebu. Sebabnya dia ni kencing mani. Mati kencing mani, mandi dengan air tebu. Air tebu tu patutnya kita minum. Yang orang mati ni nak air mutlak dan air kapur baruh ataupun air sabur. Itu saja. Buat apa dengan air tebu? Air tebu minumlah lepas mengurus jenazah, kita minum air tebu tu. Contohnya mandi nak pakai air daun pandan. Daun pandan. Sebenarnya dia nak pakai air daun pandan tu dia nak mewangi. Jadi mewangikan mayat ni bukan daun pandan. Mewangikan mayat ini kapur baru. Jadi channel tu tak betul. Akan datang kalau orang tak mengaji, memandi ke mayat ini dengan air oren. Kacau bila. Jadi memandikan mayat ni air bidara, air mutlak, air kapur barus. Sekiranya mayat itu berbau busuk ataupun mayat itu aksiden, darahnya keluar banyak gitu gini, ambillah tanah kubur tu, mandi, bancup air tanah kubur tu, insya-Allah kita memandikan mayat itu, darahnya tidak akan mengalir. Ataupun mandi yang jatuh ke sungai, jatuh ke telaga, seminggu dah tak tak bertemu, tiba-tiba bertemu busuk sangat, maka ambillah belacan, letak dalam sapu tangan, tutup sini. Jadi bau busuk mayat itu tak berbau, jangan wek muntah. Jadi letak belacan, letak sapu tangan. Sedaplah sambil belacan. Maknanya kalau kita makan kenduri kahwin, orang lama tak makan kenduri kahwin, maknanya sambil belacan tu hidung letak sini lagi. Letak sini. Maknanya dia sapu ke muka tu, bau sambil belacan. Itu cara dia. Orang khabar letak kapur baruh busuk bukan main lah. Letak di sini, letak belacan ataupun letak tempoyak. Sapu tempoyak wangi bau dia. Ataupun letak bunga melur. Bunga melur ataupun letak daun pandan dekat hidung kita ni. Merebak daun pandan. Lepas tu letak minyak
Aduh, minyak apa nama daun pandan kita buat bunga orang kahwin tu mana? Minyak wangi tu. Bukan, minyak apa mana? Hak jual di Mayday, ada saya nampak Mayday tu. Warna hitam. Pacawali. 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 Minyak pacawali. Letak gaul dengan daun pandan. Jadi itulah hakikat disuruh kita belajar ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Termasuklah ilmu fardu kifayah itu perubatan secara Islam. Jadi perubatan secara Islam ni risikonya banyak. Jangan main pakai-pakai buat-buat saja. Main hantu setan pulah kita. Kalau tak cukup ilmu betul. Jangan buat main-main. Hantu kawan baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Rupa-rupanya hantu tu reti baca ayat kursi. Lepas tu dia tegur pula. Awak ni tak cukup dengung. Jangan main-main. Setan ni reti juga. Jadi kalau ilmu fardu kifayah itu disebut dalam kitab ni ilmu bomoh. Maknanya perubatan Islam yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi saya berpesan kepada tuan-tuan semua, janganlah gairah nak berbomoh ataupun perubatan Islam, melainkan kita belajar sungguh-sungguh kerana risiko hantu syaitan ni banyak risikonya. Kalau dia tak bahal kita, bahal ke anak kita. Kalau tak bahal ke anak kita, bahal ke isteri kita. Kalau tak bahal ke isteri kita, bahal ke keluarga kita. Jadi kalau nak bomoh, belajar sungguh-sungguh sehingga kita boleh insya-Allah mempertahankan diri. Jangan main-main baca tak pasal. Ada orang yang baca ada orang baca lepas itu maknanya dia membaca orang tak sedar. Bila dia membaca menjampi orang tak sedar. Rupanya baca ayat kursi saja. Ayat kursi saja. Lepas baca hantu tu tiup ke dia. Hantu tu masuk dalam orang itu. Hantu tiup tak celik mata. Mata ibarat buta. Mata ibarat buta. Meraba. Jangan buat pasal. Mana bahaya walaupun fardu kifayah berkenaan dengan perubatan untuk sakit dan sebagainya. Jadi kita perlu belajar bersungguh-sungguh dalam proses itu. Belajar bersungguh-sungguh. Maknanya nak perubatan Islam, reti sungguh-sungguh. Begitulah juga berkenaan dengan tanggungjawab kita, keparduan kita di dalam agama ni. Maka naklah kita bersungguh-sungguh sehingga kita faham agama kita. Janganlah kita hidup ni tak faham agama. Tak ada benda reti. Tak ada benda yang reti. Jadi kita di bidang apa ataupun ibadat apa yang kita nak buat ataupun hukum hakam apa yang kita nak bincangkan, maka sesungguhnya naklah kita beramal ataupun belajar bersungguh-sungguh. Kalau ilmu tafsir, kita belajar tafsir Quran, kita belajar sababun nuzul Quran, asbabun nuzul, kita belajar tajwid, kita belajar ulumul Quran, baru lengkap. Kalau kita mengaji Quran, kita belajar tajwid Quran itu, cara bacanya apa begitu begini. Kalau kita nak belajar tasawuf, kita membuang sifat-sifat mazmumah ataupun kita melahirkan, buang sifat mazmumah, sifat tercela, kita menzahirkan sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang baik. Kita belajar ilmu tauhid, faham betul berkenaan dengan ketuhanan, faham betul berkenaan dengan kenabian, faham betul berkenaan dengan perkara-perkara ghaib. Mana komplit kita di dalam memahami sesuatu bidang itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu di masa ataupun di hari yang lain pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din
واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Minta diri dulu. Ya. Daripada tidak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah PDPR. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi nak tanya dia Tuan Guru, ingat nak tanya benda tadi sikit. Boleh tanya. Dia macam ni, baru ni ada sepupu meninggal. Ya. Lepas tu saya datanglah 2 orang untuk mandi dan untuk buat siap-siap semua peralatan kapal lah. Ya. Tiba dia khabar macam ni. Tak kira dia khabar. Jadi van jenazah sampai. Apa van jenazah sampai. Bising ke lah cakap dia. Kepada hukum ni khabar. Tak dengar. Tak dengar. Tak jelas. Pengurus Tak dengar. buat. Tak dengar. Bergema. Apa? Tak dengar. Tak dengar. Tak apa Tuan Guru, nanti saya WhatsApp Tuan Guru je lah. Baru molek. Kisah. Boleh tak? Molek. Dia kisah dia macam ni. Saya datang ke rumah tu nak nguruskan jenazah ni untuk mengapan dan memandikan. Okey. Lepas tu saya nak masuk rumah tu. Ada budak khabar. Kita nak bawa dia ke Pulau Serai khabar. Dia kata boleh buat. Ada khabar, dah tanya dah orang. Dia cakap orang nak. Yalah. Nak berpindah ke tempat lain. Tempat lain Tuan Guru. Ya. Yang baru saya faham. Maknanya dia tu meninggal di suatu tempat ataupun di rumah dia. Lepas itu tiba-tiba nak bawa ke tempat lain. Nak bawa ke tempat lain. Lepas itu tempat itu ada Jangan lari. maknanya tempat dia tu ada surau ke masjid tempat mandi mayat. Ada. Ada. Jadi surau saya ni saya pernah mandikan mayat Tuan Guru. Betul. Pertama sekali dalam berkenaan dengan jenazah ni, kita tak boleh usung ke sana kemari sebenarnya. Kalau sekiranya dia mati tu, kita menyakitkan bagi mayat. Menyakitkan bagi mayat. Sebaik-baiknya kita mandi di rumah tu. Jadi mandi di rumah tu oleh kerana halangan rumah kecil apa, tidak ada tempat apa begitu begini.
Maka kalau di taman ataupun di tempat di situ, kita bawa lah ke surau situ. Janganlah kita bawa jauh apa ni, menyakitkan mayat sebenarnya. Menyakitkan mayat. Jadi kalau di tempat kita tu ada surau tempat mandi mayat gitu, kita bawa lah ke situ sebab rumah kecil apa begitu gini. Kita uruskan di situ. Jadi kalau nak bawa ke mandi ke Kuantan, kalau nak mandi ke Kampung Uban, nak mandi ke Rompeng, jadi pada saya tak berapa cantik kerana menyeksakan mayat. Itu sebenarnya. Mana usung situ, usung sini. Jadi maknanya afdal kita mandi di tempat yang sama, tidaklah menyeksa mayat. Malulah naik van apa gitu gini, angkat usung apa gitu gini. Maknanya tidak baguslah. Kita bimbang menyakitkan bagi mayat. Betul gitu. Macam ni Tuan Guru. Bukan macam ni saya nak tanya kan, daripada segi hukumnya, orang di kampung sini boleh buat, tidakkah orang kampung apply? Orang di kampung dia. Ya, kampung saya ni baru ni berlaku. Dia bawa pergi Kelai. Bawa pergi ke lain tu, memindahkan satu mayat tu haram, tak boleh. Kecuali masyakah ataupun masalah-masalah tertentu. Masalah dari segi hukum ya, saya ke kampung ni macam mana dia Tuan? Kita tak, maknanya kita dah oleh kerana keluarga dia nak begitu, kita terlepaslah kepada kita. Kalau berdosa apa begitu begini, menyeksa mayat begitu gini, dia tertanggung kepada dia. Lepas itu ke bumi situ pula. Tu ke bumi jambu pula. Jadi orang tak faham. Itu yang saya cerita takir mayat Makna orang tak faham. Makna kalau nak orang yang nak memandi apa begitu begini, orang itulah yang datang ke situ. Orang yang tu yang datang ke situ. Jangan angkut ke mayat pergi tempat lain. Sepatutnya kalau orang faham, dia tak nak mengusung-usung mayat ni jauh-jauh, tak nak. Melainkan di tempat itu seksa mayat ni. Kita angkat apa begitu begini, menyeksakan mayat, kita tak mati lagi, kita tak tahulah. Kita tak tahu. Imam Ghazali kata maknanya sakitnya mayat ibaratnya kata kita menjiru air itu ibaratnya kambing biri-biri dilapah hidup-hidup. Bayangkanlah jasad ditinggalkan oleh roh. Betapa sakit. Sebab itu perlu, wajib kita menghormati mayat tu. Sebab itu tak boleh usung sana, usung sini, begitu begini. Maka kita memandikan mayat itu dengan penuh lemah lembut. Sepatutnya. Jadi oleh kerana orang tak faham, jadi timbullah masalah ini. Timbul masalah ni. Kalau saya ada, saya tak bagi. Kalau nak mandi, yang terdekat. Kecualilah surau kita apa begitu begini, tak ada tempat memandi. Tapi kita nak ikhtiar lagi. Boleh mandi di rumah, kita buat tirai, buat tabir apa begitu begini, kita boleh mandi di rumah. Makna nak faham hukum juga. Nak faham. Rumah dia besar Tuan Guru. Allahu Akbar. Allah besar. Allahu Akbar. Kita ingat nak buat rumah dia. Kalau rumah nak runtuh tu lain cerita. Dia rumah atas tanah. Allah. Tu saya khabar saya buat di sini, nak usung juga nak bawa ke sana. Khabar awak tanggunglah dunia akhirat. Aku akan tuntut kau semua dia bakar. Allahu Akbar. Tak betul gitu. Sebab itulah ilmu fardu kifayah ni gaya reti, sebenarnya tak reti. Gaya faham, sebenarnya tak faham. Dia tak tahu memindahkan mayat itu apa hukumnya. Memindahkan mayat itu, melainkan terpaksa. Dia mati tempat orang kafir, maka dipindahkan ke tempat orang Islam, itu pengecualian ataupun dimaafkan. Tapi saja-saja kita bawa mandi masjid besar pekan,
lepas tu kubur pula di lamai, menyiksakan bagi mayat. Injil, kulu injil, kilih orang kata. Sebab itu tak faham. Terima kasih Tuan Guru atas penjelasan tu. Sama-sama. Yang meninggal baru ni ke apa ada itu? Auradin ke? Ya, betul. Yang meninggal baru ni lah, sepupu tu. Saya datang dah siap-siap nak buat semua. Sepatut orang kampung itulah lebih aulanya. Masalahnya ada orang lain yang cakap tu, kita bawa ke sana senang. Itu orang yang bercakap tu tak faham juga. Orang mengaji ke? Orang Tak mengaji faham, ke? bukan tak faham juga. Tak dengar benda begini. Sabit ke benda ni nak reti. Bukan reti berkenaan dengan memandi saja. Makna hukum hakam tu terlibat daripada mula meninggal. Mula meninggal tu keadaannya macam mana. Daripada situ sehinggalah selamat dikebumikan. Kalau orang faham, dia tak ada masalah. Kalau orang tak faham, timbul masalah. Contohnya semayang mayat. Semayang mayat akhir-akhir ni rupanya dia letaknya mayat depan tak bertutup. Begitu gayanya. Tak bertutup dengan kain kapan saja, bungkus dengan kain kapan macam pocong saja. Makna tak terfikir nak letak batik lepas ke, kain pelekat ke, kain batik ke, dituduh mayat itu. Jadi orang tak faham. Kalau dia faham hakikatnya berkenaan dengan itu, bersopan ataupun beradab, maka walaupun dah dikapan, kita tutuplah jasad dia itu daripada nampak kain putih dia itu, walaupun di surau sejadah pun tak apalah, ataupun kain pelekat ataupun kain batik. Itu kalau orang faham. Kita selama hidup ni, saya tak pernah menengok orang yang meninggal nak sembahyang tiba-tiba mayat terkujur dengan kain putih saja. Dhaif sangat nampak. Dhaif sangat. Kita walau bagaimanapun tutup mayat tu. Jasad dia tu tutup. Sebelum kita nak semayang tu tutup tu. Jadi oleh kerana itu, maknanya orang yang mengurus pun dia tak faham. Dia tak faham berkenaan dengan menghormati mayat tu. Bayangkanlah makna dia terkujur gitu, rasanya dia malu ke tak malu? Malu Tuan Guru. Tapi kalau cakap tak boleh bercakap aja. Kita fikir begitu je lah. Malu dia, mana orang terdedah. Makna terdedah kepada orang ramai. Malu ibaratnya. Tapi oleh kerana orang dah tak faham akhir zaman ni, orang tak mengkaji hukum hakam, tak mengkaji fiqh apa gitu gini. Jadi oleh kerana itu, dia sambil lewa saja. Usung sana, usung sini. Keadaannya. Kita mati di rumah, benda usung ke surau masjid. Maknanya kalau nak semayang, berpuluh kali semayang, boleh semayang kalau rumah besar. Kalau rumah besar. Mana sekali semayang, 2 kali semayang, 3 kali semayang. Buat apa kita nak usung-usung ke sana ke sini? Kalau orang faham. Jadi kalau orang tak faham, betul. Ya, betul. Jadi kalau kita alasan maknanya nak kabarkan apa nama dia meninggal, rumah kecil sangat, rumah nak mengusung mayat pun tak boleh. Kita ikhtiarkanlah. Makna di surau kita faham boleh macam tu. Tapi kalau rumah besar apa begini-begini buat benda janji ke sana. Mayang pun saja tu bawa kubur. Rumah dia tak merasa dah, merasa tak apa. Allahu Akbar. Buat rumah besar-besar tinggal. Tinggal gitu. Sepatutnya rumah besar tu kita duduk untuk hidup, lepas tu
Untuk mati. Pengurusan terakhir kita. Itu sepatutnya begitu. Orang kurang sembahyang rumah dia tahan juga. Sembahyang rumah dia. Betul. Kita tak arah lah nasib dia. Okeylah Tuan Guru, terima kasih. Saya keluar dulu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, nak tanya Ustaz?